Umi bergegas melangkah kaki ke bansal. Dia sangat risaukan keadaan Dania. Sudah sejam terkurung, dan bagaimana keadaannya sekarang? Nasib tidak baik, Umi terjatuh kerana kakinya tersangkut pada tebing parit. Namun mujur Umi masih boleh bangun, dan dia terhencut-hencut bergerak ke bansal. Apabila pintu bansal dibuka, Umi melihat Iqbal dan Dania sudah bermandi peluh. Dengan keadaan bansal yang sangat bahang, membuatkan Dania hampir hitam. Oleh itu, Umi menyuruh Iqbal mendukung Dania balik ke biliknya. Tanpa banyak berfikir, Iqbal ikut saja arahan Umi, dan Umi pun terus melangkah ke surau. Mujur semua puteri-puteri sudah ada di surau, dan mereka semua tidak nampak apa yang sedang berlaku antara Ustaz Iqbal dan Nur Dania. Ummu Mariam dan Umairah berasa heran melihat keadaan Umi. Jalan terdengkot-dengkot melangkah tangga surau. Kak Safia jatuh ke? Soal Ummu Mariam. Ya, aku memang terjatuh, bisik Umi kepada adiknya. Selepas selesai solat di surau, Umairah memapak Umi balik ke rumahnya, diiringi Ummu Mariam. Kemudian Umairah meminta izin balik semula ke surau kerana ada kelas bimbingan selepas solat Isyak. Selepas itu, Ummu Mariam mengurut dan membersihkan luka pada kaki Kak Safia. Mereka berdua mula berbual dengan apa yang berlaku. Dah habis siang tanah pokok orkid tu. Umi sengaja mengajukan solat itu sebagai mukadimah. Dia merenung wajah adiknya. Tak sempat tadi, polybag habis pula. Tak sempat Syahira nak ambil. Pak Hitam dah kunci bangsal. Yam suruh Syahira ke ambil polybag tu? Dia inginkan kepastian. Yam tengok Syahira goyang kaki je tak nak buat kerja. Yam suruhlah dia. Kenapa Kak Safia tanya pula? Ummu Mariam bertanya bila melihat wajahnya ditenung lama oleh Umi. Memang sah Syahira nak kenakan Dania dengan Iqbal. Hati Umi yakin. Agak lama Umi termangu. Yam, Syahira dah perangkat Nur Dania dengan Iqbal. Suaranya perlahan memberitahu adiknya. Melopor mulut Ummu Mariam. Benar ke? Maghrib tadi Kak Safia pergi bukakan pintu bansal. Iqbal dengan Dania terkurung dalam bansal tu. Kak Safia, betul ke Kak? Umi pun menjelaskan segala apa yang dijelaskan oleh Iqbal dan Dania. Umi sebab mengenangkan perbuatan Syira. Tiba-tiba selepas itu, Haji Mukri pun sampai di rumah, dan Ummu Mariam pun mengundurkan diri. Umi pun mengadu pula pada suaminya mengenai Iqbal terperangkap dalam bangsal bersama Dania. Tiba-tiba dada Haji Mukri berasa sesak. Nafasnya seperti terputus. Dahinya berpeluh. Safia cuba menjelaskan lagi agar suaminya tidak perlulah susah hati dengan apa yang berlaku. Haji Mukri mulai mencari ketenangan selepas mendengar kata-kata Umi. Ya Allah Iqbal, apa yang kau dah buat? Kau nak cemarkan arah ke muka Umi dengan Walid ke? Haji Mukri berkata dalam hati. Nampaknya Ustaz Syakir sudah mula sukakan Ustazah Umairah. Dia sudah mula melupakan kekasih lamanya, Najmah. Kisah lalunya, majlis pertunangan dibatalkan pada saat akhir amat melukakan hatinya. Namun Ustaz Syakir perlu bergerak ke hadapan untuk mencari peneman hidupnya. Atas nasihat dan pujuk rayu anak saudaranya Kamarul, dia sudah mula mencari kebahagiaannya. Bukan semudah itu Kamarul. Kalaupun aku menyukai Umairah, adakah dia menyukai aku? Dia mungkin aku dengan kehendak Umi dan Haji Mukri kerana dia berasa terhutang budi kepada mereka. Tetapi hatinya tiada cinta, tiada kasih. Apakah erti perkahwinan itu nanti? Adakah bertemu kebahagiaan yang hakiki, atau sekadar rasa hormat kepada suami? Syira masih tidak puas hati menyakitkan hati Dania. Dia nekat hendak menimbulkan perkara Dania terkurung di dalam bangsa dengan Iqbal kepada penghuni yang lain. Ketika waktu bersarapan pagi di Dewan Makan, Syira menjajah cerita itu kepada semua orang. Dania berasa malu dengan cacian dan makian yang dihamburkan dari mulut Syira. Dania melangkah pergi dari Dewan Makan, diiringi Umairah dari belakang. Saya dah tak tahan Ustazah. Syira asyik menyakitkan hati saya. Apa salah saya Ustazah?
Dania akhirnya menangis di depan Umairah. Dia benar-benar kecewa. Ditambah lagi dengan beban tubuhnya yang semakin memberat. Saya pun tak faham dengan Syairah. Tapi Nur Dania, bersabarlah. Saya rasa saya nak pergi je dari sini, Ustazah. Saya tak sanggup kena hina macam ni. Saya tahu saya kotor. Saya mengandungkan anak tanpa bapa. Bapa anak ni tak bertanggungjawab langsung. Dania terus merintih. Umairah turut sedih mendengar kata-kata Dania. Bayangan masa silamnya segera menjelma. Selepas itu, Umairah membawa Dania balik ke biliknya. Dia mahu menunjukkan sesuatu. Dia mengambil sehelai baju bayi dan meletakkan di pangkuan Dania. Baju anak siapa ni, Ustazah? Tanya Dania. Baju anak saya. Jawabnya pendek dan perlahan. Dania terkejut. Dania sangka bahawa heban cerita mengenai Ustaz Iqbal dan Umairah sudah berkahwin dari mulut Syirah adalah tidak benar. Tapi nampaknya perkara itu benar sama sekali. Hati Dania membuat andaian. Dania terus bertanya pada Umairah untuk mendapat kepastian. Dan Umairah menjelaskan yang dia tak pernah berkahwin. Umairah melihat reaksi Dania begitu mencemaskan. Dia begitu bimbang jika Iqbal sudah berkahwin dengannya. Begitu jelas Dania memang cintakan Iqbal. Saya juga macam awak, Dania. Mengenai kes Ustaz Iqbal dan Dania di dalam bangsal, hanya Ummu Maryam saja yang boleh menjadi saksi bahawa mereka berdua telah diperangkap oleh Syirah. Kebenaran mesti terbongkar juga. Dalam masa yang sama, Haji Mukri masih curiga dengan anaknya. Lagi-lagi isu MP3 sebelum ini pun berpunca dari Iqbal sendiri.